أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dimuliakan, saya Nur Aini binti Haji Mahdin, merupakan Dream Team batch kedua yang diterima masuk ke dalam Tadabbur Center, Alhamdulillah. Dan saya kira ini adalah kali pertama saya bersuai kenal dengan tuan-tuan perempuan rakan sekalian di page ini. So saya hari ni insya-Allah sedikit gugup tuan-puan sebab kali pertama live di Tadabbur Center. Jadi mungkin environment baru, kenalan baru, dan saya menyertai Dream Team ini adalah untuk belajar, untuk dapatkan ilmu lagi, untuk asah kemahiran, dan juga harapan saya sangat besar agar tuan-tuan perempuan yang dah lama follow page ini sekiranya mendapat kekurangan ataupun mendapat satu perkara yang saya kena tambah baik, jadi boleh maklumkan dan boleh tegur insya-Allah. Baik, untuk malam ini insya-Allah saya minta maaf sebelum saya mulakan disebabkan sedikit terlambat, sebabnya do adjust page kali pertama saya nak live di sini. Dan hari ini insya-Allah saya nak sharekan berkenaan dengan perbezaan ataupun hikmah di sebalik penggunaan ataupun kenapa, what is the reason, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan penggunaan yakhluqu dalam situasi ataupun peristiwa kelahiran ataupun kabar untuk Sayyidatuna Maryam alaihissalam agar akan mendapat Nabi Isa alaihissalam. Berbeza dengan penggunaan Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan yaf'alu pada ayat ke-40 dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam diberi kabar gembira dengan kedatangan, insya-Allah kedatangan Nabi Yahya alaihissalam pada ketika itu. Jadi sebelum kita mulakan ataupun sebelum saya mulakan perbincangan ataupun perkongsian saya sekitar 30 ke 40 minit insya-Allah, jom kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siha Cika dan Nur Ayuni Muhammad Nuruddin. Tajuk kita pada malam ini seperti yang saya sebutkan adalah kita nak memahami apakah hikmah penggunaan perkataan yakhluqu dan juga yaf'alu dalam dua ayat yang berbeza, iaitu ayat ke-40 dan ayat ke-47 surah Ali Imran. Secara spesifiknya tuan-tuan perempuan, rakan-rakan yang dimuliakan, pada ayat ke-40 kalau tuan-puan melihat mushaf atau merujuk mushaf, ayat ke-40 iaitu persoalan oleh Nabi Zakaria alaihissalam ketika mana didatangkan perkabaran akan
dihadiahkan, akan dianugerahkan dengan seorang anak yang bernama Yahya. Diberitakan sebelum itu dinamakan Yahya, yang mana merujuk kepada ayat 40 ini adalah kisah Nabi Zakaria. Baik, adapun ayat ke-47 dalam surah yang sama, surah Ali Imran, adalah kisah bagaimana malaikat datang untuk memberitahu Sayyidatuna Maryam akan kelahiran ataupun beliau akan dapat Nabi Isa alaihi salam. Jadi dalam situasi ini, tajuk di poster yang kita nak bincangkan adalah dua perkataan. Apakah asas, apakah hikmah, apakah maksud daripada perkataan ini? Ayat ke-40 tuan-puan boleh tengok, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Sadaqallahul azim. Ini adalah ayat ke-40 yang mana persoalan ini ditimbulkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam ketika mana didatangi malaikat Jibril tentang memberitahu tentang beliau akan dianugerahkan seorang anak. Baik, kita pi dulu ayat yang ke-47. Minta maaf untuk kali pertama yang bersama dengan saya. Saya memang orang Kedah, jadi tak reti nak tukar bahasa. Jadi saya memang harap kalau tak faham boleh tanyalah. Nah, ayat ke-47 tuan-puan cuba tengok ayat ke-47. Lebih kurang sama bunyi dia, ya, lebih kurang, bukan sama, lebih kurang bunyi dia. Ayat ke-47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Baik, secara asas saya tak berhasrat malam ini untuk panjangkan perbincangan berkenaan dengan apa yang Nabi Zakaria, apa doa Nabi Zakaria sebelum itu dan kenapa Nabi Zakaria berdoa untuk dapat anak, walaupun dalam situasi yang kita dah tahu bahawa Nabi Zakaria alaihi salam dan juga isteri baginda adalah sudah mencapai usia yang lanjut. Dalam pada masa yang sama, bukan sekadar capai usia yang lanjut, tetapi juga isteri beliau adalah orang yang disebutkan aqir, iaitu aqir adalah orang yang, maaf sebut, dalam situasi kita harian ni kita sebut orang yang mandul, yakni orang yang tak boleh dapat anak, yang tidak boleh melahirkan. Jadi dalam situasi ayat ke-40, kenapa Allah gunakan yaf'al? Ya, dekat mana yaf'al tu? Kalau tuan-puan tengok pada frasa terakhir ayat ke-40, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. So highlight dia adalah dekat perkataan yaf'alu. Adapun dekat ayat 47 adalah perbualan atau persoalan yang ditimbulkan oleh Sayyidatuna Maryam, yang mana ayat 47 itu kita nak tumpu pada perkataan yakhluqu ma yasha. Ya, so perkataan dia qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. So dekat sana, dekat cerita Nabi Zakaria adalah qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Baik, tuan-puan, pada ayat ke-40 secara asas dia kalau kita tengok pada ayat 38 merujuk kepada Nabi Zakaria alaihi salam berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, cerita pendek dia tuan-puan, Nabi Zakaria alaihi salam tidak dikurniakan anak, dan ada riwayat mengatakan Nabi Zakaria pada ketika itu dan juga isteri baginda telah lanjut usia. Namun disebabkan Nabi Zakaria melihat keistimewaan, secara ringkas ini, keistimewaan yang Sayyidatuna Maryam dapat, hasil penglihatan ataupun kita sebut observation yang Nabi Zakaria tengok Sayyidatuna Maryam dapat, Masya Allah Tabarakallah, maka Nabi Zakaria masih lagi meneruskan doa. Sangat banyak benda yang kita dapat belajar dalam situasi Nabi Zakaria, begitu juga Sayyidatuna Maryam. Antaranya dalam situasi Nabi Zakaria, tuan-puan, Nabi Zakaria tetap meneruskan doa. Dalam tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, tafsir Al-Qurtubi, senangnya tafsir Al-Qurtubi menceritakan bahawa Nabi Zakaria alaihi salam saat dia berdoa
Ya, saat baginda berdoa daripada hari pertama, maksudnya hari berdoa untuk dikurniakan zuriat, sehingga hari didatangi malaikat dengan perkabaran baik ataupun perkabaran yang gembira bahawa beliau akan mendapat anak, adalah selama 40 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Ini bukan kita nak kata walaupun Allah tak sebutkan, dan kita memang tidak memberi tumpuan kepada apa yang Allah tak sebutkan. Cuma apa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahawa saat baginda berdoa sehingga hari dikabarkan berita gembira akan mendapat anak sekitar 40 tahun. So benda pertama kita nak belajar daripada kisah Nabi Zakaria alaihi salam adalah keep praying. Teruskan berdoa, teruskan bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana selepas 40 tahun menurut satu riwayat, Nabi Zakaria telah dikabarkan dengan akan ada kedatangan anak. Baik, ayat ke-39 ini saya cerita ringkas sahaja sebab kita nak tumpu pada ayat 40 kan. Ayat 39, ya, malaikat datang ketika mana Nabi Zakaria solat di mihrab, dan juga pada kalau tuan-puan buka mushaf, tumpuannya pada annallaha yubashiruka bi Yahya, yang mana malaikat datang untuk memberi kabar gembira bahawa Nabi Zakaria akan mendapat seorang anak, seorang putera yang namanya Yahya. Baik, saya tak sebutkan sehingga habis, namun cerita pendek dia adalah setelah Nabi Zakaria berdoa dan kemudian didatangi Sayyidina Jibril memberitahu bahawa beliau akan mendapat anak, maka tuan-puan cuba tengok pada ayat ke-40. Ini adalah perbincangan kita pada hari ini secara fokus. Ayat 40. Jadi bila malaikat datang bagi tahu beliau akan dapat anak yang dinamakan Yahya, maka bermulalah persoalan daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Apa dia? Qala, maka beliau berkata, yang ini baginda berkata merujuk kepada Nabi Zakaria alaihi salam, Rabbi anna yakunu li ghulam. Seolahnya dalam bahasa kita macam ni lah, macam mana boleh dapat anak? Seolahnya begitu ya tuan-puan, nak senang bahasa kita. So nak katanya, wahai Tuhan, wahai Rabb, taib, anna yakunu li ghulam, macam mana aku boleh dapat anak? Wa qad balaghani al-kibar, sedangkan aku ini telah sangat tua. Dah sangat tua, sudah lanjut usia. Wa qad balaghani al-kibar, aku telah sampai ke usia yang lanjut, usia yang tua, kibar. Bukan semata-mata orang kata apa, faktor usia tu, tetapi juga ada lagi satu faktor lain, yang mana wa mraati aqir. Bererti tuan-puan, di sini Nabi Zakaria present sebab kepada beliau bertanya, macam mana boleh dapat anak ya? Boleh ke dapat anak dalam situasi saya ni dah tua dan isteri saya mandul, ya aqir, yang mana tidak boleh melahirkan? Boleh ke? Baik, dalam ini tuan-puan, malaikat menjawab, qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Maka malaikat menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Apa dia? Demikianlah Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Maksudnya Allah jawab balik, inilah apa yang boleh, maksudnya apa yang Allah nak buat, Allah boleh buat. Yaf'alu, baik, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. So dalam situasi ayat ini, ayat ke-40, secara ringkasnya adalah Nabi Zakaria didatangi malaikat memberitahu tentang akan adanya kelahiran daripada Nabi Zakaria dan isterinya. Maka dia pun bertanya, betul kau boleh dapat anak sedangkan saya ni dah tua dan isteri saya mandul? Jadi Allah menjawab, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Dan begitulah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Baik, so perkataan yaf'alu itu yang kita nak lock, nak tengok. Kenapa dekat sini ada yaf'alu? Dalam frasa ini lebih kurang yang sama kita jumpa dalam situasi atau cerita Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Baik, so kita pi dekat situ, kita lock dekat ayat 40 pada perkataan yaf'alu, kita pi pada ayat 47. Okey, so saya tak panjangkan tau tuan-tuan dan puan-puan, sebab sekitar 30 ke 40 minit kita nak fokus kepada perbahasan yaf'alu dan juga yakhluqu sahaja. Baik, pada ayat ke-47, ya, pada ayat ke-47
Sama juga pada ayat 45, 46 diceritakan berkenaan dengan kabar bahawa Sayyidatuna Maryam akan mendapat seorang anak. Yang mana kalau kita tengok dekat sini pada ayat ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ayat ke-46, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, cerita tentang siapakah Nabi Isa. Baik, pada saat itu malaikat datang dan menyebut, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin, wahai Maryam, Allah akan ada satu berita. Wahai Maryam, kamu akan mendapat seorang anak. Ya, kamu akan didatangi seorang anak yang mana namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Dan ini adalah tugas-tugas ataupun tugasan yang akan diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, bermula wajihan fid dunya wal akhirah, dan beliau ataupun Nabi Isa ini merupakan wa minal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh bercakap sejak daripada buayan dan sebagainya, sehingga hujung ayat 46. Saya minta maaf tak panjangkan. Baik, so malaikat dah bagi tahu dah, kamu akan dapat seorang baby namanya Isa bin Maryam, ibnu Maryam, dan juga apa tugas dia, apakah kemuliaan dia. Lalu Sayyidatuna Maryam alaihissalam bertanya pada ayat ke-47, qalat Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Dalam situasi ini, tuan-tuan perempuan, emosinya sama lebih kurang kalau kita tengok dengan Nabi Zakaria. Terkejut, macam mana pula boleh dapat anak? Ya, qalat, Sayyidatuna Maryam kata, qalat Rabbi anna yakunu li walad, macam mana saya boleh dapat anak? Sama ada dengan perkataan dalam Nabi Zakaria. Sama lebih kurang kan? Kalau tadi anna yakunu li ghulam, macam mana saya boleh dapat ghulam? Dekat sini qalat rabbi anna yakunu li walad. Ini pun satu perbincangan yang sangat menarik kalau kita amati apakah perbezaan antara ghulam dengan walad. Tapi kalau ada rezeki kita bincang, tapi kita nak fokus pada perkataan lain dulu. Jadi dia pun bertanya, Sayyidatuna Maryam bertanya, anna yakunu li walad, macam mana saya boleh dapat anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan saya tidak disentuh oleh mana-mana lelaki, sedangkan saya tidak pernah berkahwin, sedangkan saya bukan orang yang berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan dan sebagainya. Sedangkan kita tahu Sayyidatuna Maryam telah dicerita panjang kan betapa Sayyidatuna Maryam ni orang yang sangat menjaga kehormatan diri, orang yang sangat bersih, orang yang sangat taat, orang yang sangat abidah, sangat menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat mustahil, sedangkan dia tidak berkahwin, dia tidak disentuh oleh mana-mana lelaki, tidak commit dengan apa-apa kejahatan dan keburukan serta kemaksiatan, macam mana boleh dapat anak? So dia confront, dia bertanya, dia bersoal, sebab dia pun terkejut, emosi yang sama. Cuma tuan-puan, dalam situasi ini Sayyidatuna Maryam present juga. Ya, kalau tadi Nabi Zakaria question macam mana saya boleh dapat anak sedangkan saya ini dah tua dan juga isteri saya aqir. Dalam situasi kita sebutkan mandul. Dalam situasi Sayyidatuna Maryam, dia pun terkejut juga, macam mana saya boleh dapat anak dalam situasi saya tidak disentuh mana-mana lelaki, tidak melalui perkahwinan, tidak juga perkara sebaliknya. Jadi macam mana? Maka dijawab, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah, ya, Allah boleh ciptakan apa yang Allah mahukan. Yasha, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah nak, Allah boleh ciptakan. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang mana Allah sebutkan bahawa apa yang Allah nak, setiap sesuatu perkara apabila Allah berkehendak menetapkan, maka Allah hanya cukup berkata kun fayakun, maka akan jadilah dia. Baik, dalam situasi ini tuan-tuan dan puan-puan,
tajuk kita adalah apakah perbezaan ataupun apakah hikmah penggunaan yaf'alu dalam situasi Nabi Zakaria alaihi salam dan yakhluqu dalam situasi Sayyidatuna Maryam. Walaupun mereka berdua bertanya, walaupun mereka berdua present benda yang macam tak masuk akal lah, macam mana ni? Baik, tuan-puan, balik kepada ayat 40. Cerita dia adalah pada ayat 40, Nabi Zakaria alaihi salam ketika mana dikabarkan dengan akan adanya kelahiran, akan dianugerahkan anak bernama Nabi Yahya alaihi salam. Sebenarnya yang pertama kita dah tahu dah, Nabi Zakaria memang minta doa, memang berhajat kepada zuriat. Sebab kita dah jumpa Nabi Zakaria berdoa, bahkan beliau berhasrat. Dalam keadaan itu, bila didatangkan dengan kabar gembira, satu perkara yang macam ni lah tuan-puan, kita teringin nak satu benda, kita berdoa dah lama dah nak satu benda, dan tiba-tiba kita dapat perkara yang kita hajatkan tersebut, perkara yang kita doa dah lama. Ada tak tuan-tuan dan puan? Mesti ada kan? Banyak benda yang kita doa, mungkin sebahagiannya belum kesampaian lagi, Allah belum kabulkan lagi dalam bentuk yang kita mahukan, ataupun Allah berikan yang lebih baik daripada apa yang kita perlukan, sudah tentulah. Jadi bila dapat satu benda yang baginda sangat hajatkan, baginda sangat memerlukan, baginda dah berdoa lama dah, tiba-tiba dapat, bagi tahu kata akan ada anak mendapat Nabi Yahya alaihi salam. Mestilah terkejut tuan-puan, walaupun sebenarnya beliau percaya, baginda percaya, baginda yakin bahawa Allah boleh mengkabulkan doa, Allah boleh beri saat Allah mahu beri, Allah boleh berkehendak untuk melaksanakan apa sahaja yang Allah nak. Ya, dalam situasi ini kita memahami daripada kitab tafsir, Nabi Zakaria bila dia terkejut ataupun bila saya guna dia tu, minta maaf bukan tak hormat tuan-puan, kadang-kadang terkeluar, biasalah bahasa Kedah kan. Bila baginda terkejut dan baginda tanya dengan present lagi, sebab kepada yang dia rasakan, kalau ikut tak logik. Ya, kalau ikut kita pun tuan-puan, ada riwayat yang mengatakan Nabi Zakaria sekitar 80 tahun. Ada riwayat mengatakan 120 tahun. Dan ada riwayat mengatakan saat dia 120 tahun itu, baginda Nabi Zakaria 120 tahun, isteri baginda sekitar 80 tahun. Walaupun tidak disebutkan secara sharih ataupun jelas di dalam kitab di dalam Quran, tetapi daripada tafsir membawa riwayat-riwayat begini, kita nak faham kata, oh memang betul lanjut sangat dah usia. Ya, maksudnya ada faktor penghalang yang mana daripada sudut logik akal kita pada hari ini, situasi orang yang dah lanjut usia dan yang memang confirm lah kita sebutkan mandul ataupun tidak dapat beranak, tidak dapat melahirkan. Macam mana dua benda ini, dua faktor penyebab kepada ketidak lahiran, tak boleh dapat anak ini, boleh tiba-tiba boleh diabaikan, boleh dihilangkan dengan datangnya seorang anak. Maka tuan-puan, daripada sudut ini Allah menggunakan jawapan yaf'alu, iaitu Allah boleh buat pada perkara yang Allah nak buat. Dalam sudut ini yang kita faham bahawa Nabi Zakaria adalah seorang suami dan isterinya adalah seorang isteri, bererti benda dah ada depan mata. Kalau kita sebutkan bahasa kita faham sekarang tuan-tuan dan puan, daripada sudut logik akal kita, adanya sperm dan adanya ovum boleh berlaku anak ataupun boleh beranak pinak. Disebutkan apabila mani lelaki dan mani perempuan, boleh je beranak pinak. Maksudnya mungkin daripada sudut kita memikirkan lanjut usia itu ataupun disebutkan akhir, mandul ataupun tidak dapat melahirkan, itu daripada sudut akal kita sahaja. Tetapi ianya tidak mustahil untuk Allah buat daripada seorang lelaki dan seorang perempuan untuk melahirkan, untuk ada anak. Maka itu perkataan yaf'alu, yang kita sebutkan yaf'alu. Baik, daripada sudut cerita Sayyidatuna Maryam, tuan-puan boleh tulis komen dekat sini kalau tak berapa clear. Saya cuba santuni insya-Allah. Terima kasih.
yang main dekat kita pada malam ini. Semoga ada manfaat insya-Allah. Baik. Untuk yakhluqu pula dalam cerita Sayyidatuna Maryam. Baik, dalam cerita Sayyidatuna Maryam, benda yang sama. Sayyidatuna Maryam apabila didatangi malaikat mengkabarkan tentang kelahiran ataupun akan dapat anak bernama Nabi Isa alaihi salam, maka beliau terkejut. Macam mana? Lagilah tak logik kalau ikutnya. Lagilah macam tak logik. Macam mana nak boleh beranak pinak? Macam mana boleh melahirkan anak? Sedangkan walam yamsasni bashar, sedangkan saya tidak disentuh mana-mana lelaki. Ini adalah kinayah ataupun kita sebutkan sebagai kiasan, yang mana yamsasni bashar ini adalah hubungan, ya. Bererti jangan kata bernikah, ya, ataupun jangan kata hubungan sama ada hubungan yang halal, hubungan yang haram pun tak. Bahkan aku ni tak pernah disentuh mana-mana lelaki, menunjukkan Sayyidatuna Maryam ni adalah wanita yang suci, wanita yang terhormat. Macam mana boleh dapat anak? Maka dijawabnya Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah kalau Allah nak menciptakan sesuatu apa yang Allah nak, apabila ditakdirkan begitu, maka Allah sebut sahaja kun, maka akan berlakulah perkara yang dikehendaki oleh Allah. Baik. So daripada ini, dalam situasi dua ini, beberapa benda yang saya nak sebutkan. Yang pertama, tuan-puan, antara yakhluqu dengan yaf'alu, ya, dalam kisah Nabi Zakaria sudah ada suami, sudah ada isteri, ya, sudah berlaku perkara-perkara, maksud kita kata secara standardnya, secara normalnya, ya, lelaki dan perempuan ataupun suami dan isteri is there, daripada ada dah. So setakat Allah nak jadikan, walaupun dah lanjut usia, walaupun diceritakan bahawa dia mandul, Allah boleh buat sahaja. Benda dah ada, nak buat sahaja, nak lahirkan anak sahaja, nak anugerahkan anak sahaja. Itu antara bahasa yang saya cuba untuk mudahkan. Adapun daripada kisah Nabi Sayyidatuna Maryam, digunakan perkataan yakhluqu kerana secara logik akal, ya, logik akal kita lah ni tuan-tuan perempuan, anak dilahirkan hasil daripada hubungan suami dan isteri, adanya bapa dan ibu, ibu dan ayah, ataupun ada suaminya isteri, ataupun wal'iyadzubillah melalui hubungan yang tidak baik, hubungan yang haram, iaitu adanya lelaki dan perempuan. Ya, maksudnya perlu kepada dua pihak. Tetapi dalam situasi ini, Sayyidatuna Maryam adalah wanita yang terhormat, wanita yang suci, yang tidak pernah berkahwin, tidak pernah melalui apa-apa hubungan, sama ada halal apatah lagi haram, tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, tetapi dikabarkan dengan akan datangnya anak, akan diberikan anak yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Maka inilah sebab kepada penggunaan perkataan yakhluqu, yakni mencipta. Daripada kita sebut bahasa kita, kalau kita boleh fahamkan tuan-puan, kalau kita nak tengok dalam kehidupan kita seharian, adanya sperm dan ova macam saya sebutkan tadi. Tetapi situasi ini kita tak pergi dalam lah, ya, macam mana berlaku. Tetapi Allah mentakdirkan tidak perlu kepada seorang lagi, hanya ada seorang sahaja batang tubuh, iaitu Sayyidatuna Maryam. Dan daripada Sayyidatuna Maryam itu dilahirkan ataupun diciptakan Nabi Isa alaihi salam. Maka sebab itu Allah menggunakan yakhluqu, yakni khalaqa, menciptakan, dan juga fa'ala, membuat. Baik, itu yang pertama yang kita lihat, maksudnya mencipta daripada seorang sahaja, yang mana menurut akal kita keperluan kepada adanya dua pihak untuk menjadikan atau melahirkan bayi tersebut. Tetapi dalam situasi Sayyidatuna Maryam, penggunaannya adalah yakhluqu, merujuk kepada tidak seperti yang kita bayangkan, Allah yang menciptakan daripada tiada kepada ada. Baik, adapun yaf'alu dalam situasi Nabi Zakaria alaihi salam bersama isteri, benda dah ada, ayat senang dia, ya, benda dah ada, cuma nak jadikan sahaja. Baik, itu benda pertama secara asasnya, saya harap tuan-puan boleh faham. Perkara kedua tuan-puan yang saya nak sebutkan di sini, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Fadil As-Samirai, ya,
Cuba kita lihat dua benda. Ya, kalau belah kanan tadi saya sebutkan yakhluqu, ya, menciptakan pada ayat 40, kita ambil perkataan itu, dan belah kiri saya adalah yaf'alu, iaitu membuat ataupun melaksanakan. Baik. Persoalannya antara yakhluqu dengan yaf'alu, mana yang lebih mudah dekat kita? Contoh saya kata dekat tuan-tuan dan puan-puan, ya, cuba ciptakan satu, kita kata apa, satu benda, cipta, ya, penciptaan kita sebutkan create lah kan tuan-puan, betul tak? So cuba create satu benda yang mana benda tu daripada tak ada, so kita kena buat satu benda tersebut. Saya sebutkan buat apa-apa, replika ke apa, daripada benda yang tidak ada. So tuan-puan, kita kena ambil masa, it takes time, dia kena ambil masa, kena fikir dan sebagainya untuk buat. Ini daripada sudut kita kemanusiaan. Ada pula daripada sudut yaf'alu, ya, maksudnya saya dah sediakan bahan semua dekat tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bagi guideline dekat tuan-tuan dan puan-puan, contoh ni, dan buat sahaja. Maka itu antara benda yang memudahkan, iaitu buat apa yang telah sedia ada, dengan yakhluqu, menciptakan daripada yang tiada kepada ada. Maka ini antara perbezaan yakhluqu dengan yaf'alu. Sudah tentu di pihak kita untuk menciptakan atau membuat sebagai seorang manusia sukar. Tetapi di pihak Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan perempuan, sama ada yaf'alu ataupun yasna'u ataupun ada perkataan lain sebenarnya dalam bahasa Arab yang merujuk kepada penciptaan. Ya, antara lain adalah kita sebutkan juga perkataan ja'ala, kalau kita jumpa sana'a, ataupun juga fatara. Ya, banyak lagi perkataan lain, tapi malam ni kita nak fokus pada ini sahaja. So kita tengok khalaqa dengan fa'ala. So yakhluqu lebih sukar berbanding yaf'alu, mencipta lebih sukar berbanding dengan buat sahaja apa yang telah sedia ada. Perkara kedua dalam persoalan ini, tuan-puan, mana yang lebih mencabar? Ya, kalau daripada sudut kisah Nabi Zakaria alaihi salam mewujudkan, kita sebut mewujudkan ataupun mengadakan lah ya tuan-puan, ijad, mengadakan seseorang manusia ataupun menjadikan seorang manusia daripada kedua ibu bapa, sudah tentu lebih aisar, lebih mudah berbanding kisah Sayyidatuna Maryam yang dijadikan ataupun melahirkan atau menjadikan anak ataupun bayi dari hanya seorang ibu sahaja. Maka dalam situasi ini kita nampak perkataan yakhluqu itu lebih mencabar, lebih sukar, lebih, kita kata apa, lebih banyak kita nak berfikir kalau kita sendiri nak menciptakan sesuatu. Baik, namun berbalik kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakhluqu itu dihabiskan ataupun diselesaikan dengan ayat penerangan untuk penegasan bahawa Allah apabila menentukan sesuatu perkara, Allah hanya sebut sahaja kun, ya, maka akan terjadi, walaupun harus mencipta daripada seorang manusia sahaja yang ikut logik akal tak boleh berlaku perkara itu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh menciptakan walaupun hanya daripada seorang ibu sahaja ataupun daripada tiada kepada ada. Maka itulah karakter perkataan yakhluqu berbanding dengan yaf'alu. Baik, subhanallah, tabarakallah. Dalam situasi itu juga tuan-puan, perkara ni saya tak highlight dah. Saya tak highlight pun dalam tajuk, cuma alang-alang. Dan kalau boleh nanti ada rezeki, tuan-puan boleh sambung study lagi. Kita lihat juga bagaimana cara Sayyidina Jibril alaihissalam ketika mana memberitahu tentang kedatangan ataupun kelahiran Nabi Yahya kepada Nabi Zakaria alaihissalam, juga Nabi Isa kepada Sayyidatuna Maryam. Dalam kisah Sayyidatuna Maryam, penggunaan perkataannya adalah walad, tetapi dalam situasi Nabi Zakaria penggunaannya adalah ghulam. Maka disebabkan ini bukan topik asal kita, saya pendekkan dengan membawa maksud perkataan walad lebih
a'ammu, lebih umum daripada perkataan ghulam, yang mana walad ini boleh berlaku seorang ataupun lebih, boleh berlaku sama ada lelaki ataupun perempuan, lebih umum daripada perkataan ghulam. Dalam situasi ini, saya lihat ada kajian yang mengatakan kenapa dalam situasi Nabi Zakaria digunakan perkataan ghulam, dan dalam situasi dalam situasi Sayyidatuna Maryam digunakan perkataan walad, adalah kerana situasi Nabi Zakaria didatangkan dengan bisyarah ataupun busyra, berita gembira. Maka bila berita gembira, dalam situasi ini disebutkan dengan perkataan ghulam, kerana Nabi Zakaria memang seronok nak dapat anak, kerana Nabi Zakaria memang dok berdoa dah, memang dok berharap dah, dan bila datang cerita itu adalah busyra, berita gembira, maka penggunaan perkataan pada situasi ini adalah ghulam. Namun dalam situasi Sayyidatuna Maryam, ini adalah bukan berita gembira, kerana beliau tidak berhajat, kerana beliau juga tidak berdoa, dan beliau tidak tertunggu-tunggu perkara ini. Maka kerana itu Allah menggunakan perkataan walad yang merujuk lebih umum daripada perkataan ghulam. Dan yang terakhir tuan-puan, sebelum saya mengundur diri dalam pertemuan pertama kita, insya-Allah semoga ada manfaat. Yang terakhir adalah saya nak sebutkan, bila kita lihat dalam situasi Nabi Zakaria alaihissalam dan juga Sayyidatuna Maryam, dengan persoalan ini bukan menunjukkan mereka tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Dan kita sendiri sebagai orang beriman, apabila Allah kabarkan sesuatu perkara, misalnya kan Allah kabarkan berita di dalam Al-Quran, Allah cerita semua benda di dalam Al-Quran, maka kita orang yang beriman akan percaya. Bahkan para ulama menyebutkan Nabi Zakaria bila dia tanya soalan, macam mana boleh dapat anak sedangkan saya dah lanjut usia dan isteri saya tidak boleh melahirkan? Ini bukanlah persoalan kerana tidak percaya, tetapi kerana keterujaan, bahkan beliau nak menambah lagi keyakinan yang ada, keimanan yang ada. Ya, maka di sini bermula daripada kita sebutkan berdoa, kemudian didatangkan kabar, kemudian nak dapatkan, orang kata apa, nak dapatkan kepercayaan, nak menambah lagi keyakinan. Maka dengan persoalan ini sehinggalah dia lihat Nabi Yahya itulah dah sampai ainul yaqin, dilihat dengan mata kepala sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Maka secara pendeknya apa yang saya dapat kongsikan, saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak buat kesimpulan untuk perjumpaan kita pada malam ini ataupun perkongsian kita pada malam ini. Yang pertama tuan-puan, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menggunakan perkataan tertentu dalam situasi ataupun ayat tertentu, sudah pasti ada hikmahnya. Dan walaupun sebenarnya bahasa bukanlah tafsiran terbaik untuk Al-Quran, maksudnya dia bukanlah yang tertinggi, dia yang bawah-bawah, sebab sebaiknya kita memahami Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dan kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Bahasa ni dia main bawah-bawah lagi kan. Tetapi saya percaya bila kita tengok dekat sini tuan-puan, dalam situasi saya juga dalam situasi Nabi Zakaria, sudah tentu menambah kekuatan kita, menambah keimanan kita, menambah manfaat dalam perjalanan tadabbur kita. Betul tak tuan-puan? Sebab kita dah faham cerita, kalau Allah ni nak buat sesuatu, Allah nak jadikan sesuatu, ataupun Allah nak ciptakan sesuatu, apa pun boleh buat, Allah boleh buat. Itu penggunaan yakhluqu dengan yaf'alu. Maka perkataan ini memberi kesan yang sangat besar dalam kita nak memahami cerita Sayyidatuna Maryam dan juga cerita Nabi Zakaria alaihissalam. Dan yang ni sebenarnya ada dalam bahasa harian kita tuan-puan, kita sebutkan sebagai furuq lughawiyah, differentiatekan perkataan-perkataan itu dengan peranannya. Sebagai contoh, kalau kita guna edit untuk teks, modify untuk kereta misalnya kan, alter untuk baju, maka perkataan-perkataan ini sebenarnya nampak seperti sama, tetapi ada function tertentu dalam siyak ataupun konteks tertentu. Jadi yakhluqu dengan yaf'alu antara yang kita dapat lihat
dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran yang akan membantu tadabbur kita insya-Allah. Dan kesimpulan saya yang kedua adalah tuan-puan, banyak benda yang kita dapat belajar daripada kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, sebagai contoh, khususnya mungkin ibu bapa ataupun pasangan yang belum berkahwin, belum mendapat zuriat, misalnya kan dah berkahwin lama dan sebagainya. Subhanallah, lihatlah kisah yang berlaku kepada Nabi Zakaria. Tak boleh sesekali kita beralasan bahawa Nabi Zakaria tak apalah Nabi, tak. Sebab kita menyembah Allah yang Maha Esa yang sama. Bererti Allah kalau nak berikan tuan-puan, Allah boleh berikan, dan Allah kalau nak menghalang boleh menghalang. Bab kata satu doa yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita, yang boleh kita baca selepas solat. Saya ambil yang pendek sahaja. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wahai Allah, sesungguhnya tidak ada benda yang boleh menghalang sekiranya engkau telah takdirkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan juga tak ada benda yang boleh memberi sekiranya engkau menghalang. Dan cerita Nabi Zakaria antara motivasi tertinggi dan terbaik untuk kita, tanpa menafikan kisah-kisah yang lain, untuk kita lebih kuat berdoa, lebih kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala, bergantung dan bersandar kepada Allah Ta'ala. Dan dalam kisah Nabi, dalam kisah Sayyidatuna Maryam, adalah suntikan motivasi dan semangat untuk kita terus beriman kepada Allah Ta'ala atas setiap qada dan qadar yang telah ditentukan. Saya kira itu sahaja antara perbincangan, perkongsian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu kefahaman kita dalam penggunaan bahasa Arab, yakhluqu dan yaf'alu. Begitu juga dalam memahami kisah Sayyidatuna Maryam dan juga kisah kelahiran Nabi Yahya dalam doa Nabi Zakaria alaihi salam. Sehingga jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kepada yang datang sama-sama menghadiri perkongsian yang tidak seberapa daripada saya untuk kali pertama ini. Insya-Allah berjumpa lagi. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.